Ini Amanda Knox. Dia nilai yang dituduh membunuh kawan rumah sewanya, Meredith, di sebuah rumah sewa yang terletak di Perugia, Itali. Kisahnya, Amanda ni membesar di situ bersama 3 orang adik-beradik perempuannya, di mana 2 orang adalah adik-beradik tiri. Mak bapaknya dah bercerai masa si Amanda ni bayi lagi. Di sekolah, Amanda digelar Foxy Nosy dan dia merupakan seorang atlet serta pemain bola sepak. Lepas tamat sekolah menengah, dia sambung pula belajar di University Washington dan ambil jurusan linguistik. Disebabkan nak sambung belajar ke Itali, dia buatlah kerja sambilan dan si Amanda ni juga katanya kuat berparti. Diringkaskan cerita, dapatlah Amanda ni belajar kat Perugia, Itali dan masa tu, dia duduk serumah dengan Meredith Kercher yang berasal dari London. Tak lama lepas tu, Amanda berkenalan pula dengan seorang lelaki Itali bernama Raffaele Solicito dan dorang terus jadi pasangan kekasih. Pada 1 November 2007, Amanda yang kerja sambilan kat sebuah pub terima satu teks dari bos dia yang cakap dia tak perlu pun kerja pada malam tu. So, dia putuskan untuk bermalam kat rumah Raffaele. Esoknya, dorang berdua kembali ke rumah sewa Amanda. Masa dorang masuk tu, dorang tengok pintu terbuka, manakala salah satu tingkap pula pecah. Kat bilik mandi penuh dengan darah. Bertambah curiga, Amanda dengan Raffaele ni, bila dorang tengok pintu bilik Meredith berkunci. Dorang pukul pihak polis lepas Amanda call mak dia dan mak dia nasihatkan dorang untuk buat macam tu. Bila 2 orang polis sampai, dorang tendang pintu bilik Meredith yang berkunci tadi tu. Dan bila dorang tengok keadaan Meredith, dorang tak boleh buat apa. Sebab dorang hanyalah poster polis je. Dorang tak ada sebarang kepakaran pun untuk siasat kes pembunuhan. So, bila dorang dah pecah masuk bilik Meredith tadi, kiranya dorang dah usik dah lokasi kejadian. Keadaan Meredith kat dalam bilik pula, kedudukannya di atas katil dengan kesan kelar pada leher serta badannya ditikam berkali-kali. Disebabkan penemuan Meredith ni sangatlah tragis, Amanda dan Raffaele pun ditahan untuk tujuan soal siasat. Manakala, mak Amanda yang dah tahu tentang kes tu terus suruh si Amanda balik Amerika. Tapi si Amanda degil. Dia tak nak langsung tinggalkan Perugia. Dia nak jumpa keluarga Meredith ni dan cerita tentang benda sebenar. Sepanjang 5 hari ditahan, Amanda cakap yang dia dilayan sangat teruk oleh pihak polis. Bukan dibuli je, malah dia turut dipukul dan tidak diberikan sebarang perkhidmatan penterjemah bahasa. Lagi sukarlah bila dah tak faham bahasa masing-masing kan. Macam manalah benda tu nak settle cepat. Masa soal siasat, Amanda sangat kecewa. Sebab si Raffaele ni tuduh dia ada balik rumah pada malam tu. Disebabkan dah kantoi, terpaksalah Amanda ni tanda tangan satu laporan pengakuan yang mengatakan bahawa dia memang ada balik dan dia tengok sendiri Patrick Lubumba tengah tikam Meredith. Patrick Lubumba ni pula bos pub si Amanda ni. Jadi tuduh-menuduh pula kat situ. Nasib baiklah Lubumba ada alibi yang kuat, terselamatlah dia dari jadi kambing hitam. Jadi pasangan sejoli itulah yang kena tahan walaupun tak ada sebarang bukti yang mengaitkan dorang berdua. Satu-satunya DNA yang ada dalam bilik Meredith pada masa tu adalah milik seorang lelaki bernama Rudy Gudick. Dia ni kawan kepada jiran apartmen si Amanda. Rudy yang berjaya ditahan reman mengaku yang memang dia ada kat lokasi kejadian pada malam tu. Tapi bukan dia yang bunuh Meredith. Alasannya tidak diterima pakai dan dia dipenjara selama 30 tahun. Dalam perbicaraan kes pada tahun 2009, Amanda dan Raffaele ni didapati bersalah dan Amanda dipenjarakan selama 26 tahun. Raffaele pula 25 tahun. Keputusan tu bukanlah berdasarkan bukti semata-mata tapi menerusi hujah yang dikemukakan oleh pihak pendakwa. Di mana, menurut dorang, kematian Meredith ni adalah disebabkan permainan asmara hancuran Amanda. Selepas rayuan disertai dengan bantuan dana dari Amerika, Amanda dan Raffaele dibebaskan semula. Tapi, sekali lagi dorang kena dibicarakan dan diputuskan bersalah oleh mahkamah pada tahun 2014. Pada tahun 2015 pula, dorang diputuskan tidak bersalah sekali lagi. Dalam kes Amanda ni, dia dianggap sebagai pembunuh sebenar
disebab kisah liarnya yang dulu-dulu tu sengaja dikorek dan disebarkan kepada umum. Amanah dikecam teruk dan dilabel sebagai wanita jalang dan murahan tau. Bagaimanapun, si Amanah ni berjaya juga tamatkan pengajian ijazahnya dan dia berkahwin dengan seorang penulis bernama Christopher Robinson pada tahun 2018. Pada tahun 2019, Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropah mengarahkan Itali untuk bayar $20,000 kepada Amanah sebab dorang gagal selesaikan kes itu.